Baik ya, kita hari ini belajar ilmu nahwi, ilmu nahwu. Muka surat 59. Bismillahirrahmanirrahim. 59 ya, iaitu i'rab. I'rab fi'il. I'rab fi'il terbagi kepada dua bahagian. Pertama, fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuknya kata kerja. Yang memerintah itu mana? Kata kerja. Jadi mu'rab ni isim yang boleh berubah. Ya, kalau yang tak boleh berubah disebut mabni. Ya, mabni itu mana tak boleh berubah. Kalau mu'rab itu boleh berubah. Contohnya, ya, kalimah yaktubu atau perkataan yaktubu asal adalah yaktubu. Dia berhukum marfu. Marfu ni mana dengan baris dhamma yaktubu. Ya, itu marfu. Dia akan menjadi baris atas bu tu yang ilmu nahwu ni atau belajar nahwu ni kita nak mengenal ialah akhir, ya, baris akhir tu. Contohnya pada yaktubu baris bu tu yang akan berubah. Ya, setelah dimasuki oleh huruf nasab namanya lan. Lan ni huruf nasab. Maka dia jadi yaktuba. Itu perhatikan, ini sebab ada kaitan dengan Quran, ya. Jadi bila yaktubu dia marfu. Bila yaktuba hukum dia mansub. Mansub ni ya, yang berbaris atas, dibariskan atas tu disebut mansub. Ya. Apa sebab mansub? Salah satunya ialah huruf lan. Huruf lan ni huruf nasab. Ya. Atau dia akan jadi lam yaktub. Lam yaktub. Ini baris mati ba tu. Kenapa mati pula? Ya, sebab didatangi oleh lam. Lam ni lah kata kerja yang merubah. Jadi lam ni huruf jazam. Jadi yaktub sekarang berhukumkan madzum. Madzum ni mana sukun. Baris mati tu. Okey, saya ulang balik. Daripada asal yaktubu jadi yaktubah. Sebab masuk huruf nasab. Daripada yaktubah dia berubah jadi mati yaktub. Sebab huruf jazam. Ya. Sebab huruf jazam. Jadi yaktubu marfu. Hukum dia marfu. Yaktubah mansub. Pada atas. Yaktub ia madzum. Ya, dengan baris mati. Ya. Okey. Sekarang ni, ya, kita ambil satu-satu dulu. Ya, yaktubu. Yaktubu ialah fi'il mudhari, nama dia. Ya, boleh catatkan fi'il mudhari marfu. Kena catat ya, fi'il mudhari marfu bid-dhammah. Bid-dhammah ni mana dengan tanda dhammah. Ya. Bid-dhammah dengan tanda dhammah. Saya ulang balik. Yaktubu fi'il mudhari marfu bid-dhammah. Apa sebab marfu? Sebab terbebas. Ya, letak catatan sebab terbebas dari huruf nasab dan jazam. Kena catat tu. Sebab terbebas dari huruf nasab dan jazam. Jadi fi'il mudhari ni, ya, kalau didatangi oleh huruf nasab atau huruf jazam baru dia berubah. Kalau tak didatangi, macam inilah keadaannya asal yaktubu.
Ya. Baik. Sekali lagi ya. Yaktubu fi'il mudhari' marfu bid dhammah. Fi'il mudhari' ni mudhari' marfu. Marfu ni hukum. Hukum ni marfu. Bid dhammah dengan tanda dhammah. Ya. Apa sebab? Tadi catat apa? Sebab terbebas dari huruf nasab dan jazam. Okey, selesai ya satu. Sekarang ni yang tengah pula. Lam yaktuba. Lan ini kita kena sebut dulu. Lan disebut harfu nasab. Harfu nasab mana huruf nasab. Ya. Harfu nasab. Jadi huruf nasab. Kemudian yaktuba. Fi'il mudhari' kena sebut. Fi'il mudhari' mansub. Kena sebut fi'il mudhari' mansub. Ya. Bil fathah. Bil fathah mana dengan tanda baris atas. Fathah tu baris atas. Ini kena biasakan juga. Saya ulang balik. Lan harfu nasab. Yaktuba fi'il mudhari' mansub bil fathah. Fi'il mudhari' ni mansub. Hukum mansub tu hukum. Dia mansub. Tandanya bil fathah dengan tanda fathah. Fathah tu baris atas. Ya. Fathah. Atau ya, tengok lam yaktub yang ketiganya, hujung yang lam yaktub. Lam harfu jazam. Kena sebut harfu jazam. Harfu jazam ni mana huruf jazam. Ya. Lam harfu jazam. Yaktub fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum. Majzum tu maknanya ya dijazamkan atau dimatikan. Ya. Dijazamkan. Saya ulang balik biar dapat catat. Lam harfu jazam. Makna dia lam itu huruf jazam. Lam harfu jazam. Yaktub fi'il mudhari' majzum bisukun. Fi'il mudhari' majzum dah tulis tadi tambah bisukun. Bisukun ni mana dengan tanda sukun. Dengan tanda mati. Ya. Bisukun. Saya ulang balik biar mahir ya. Daripada mula. Yaktubu mula. Yaktubu fi'il mudhari' marfu bid dhammah. Fi'il mudhari' marfu bid dhammah. Sebab tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam. Dia terbebas namanya. Kedua ke tengah, yang tengah lam lan yaktuba. Lan harfu nasab. Yaktuba fi'il mudhari' mansub bil fathah. Fi'il mudhari' mansub bil fathah. Fi'il mudhari' dia hukumnya mansub dengan tanda fathah baris atas sebab huruf nasab. Yang hujung lam yaktub, lam harfu jazam. Yaktub fi'il mudhari' majzum bis sukun. Fi'il mudhari' majzum bis sukun. Bis sukun ni dengan tanda mati. Ya. Jadi huruf nasab tu huruf yang ya ada dalam catatan dulu, iaitu an, lan, izan, kai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Itu huruf nasab lah. Huruf jazam tu lam, lama, alam, alama, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ya. Itu ada pada kertas yang dibagi tu. Itu maknanya huruf ni jazam. Okey. Kemudian tengok yang bawahnya. Yang bawahnya yaktubu, ingat ya, yaktubu ni makna tak catat lah. Yaktubu mana dia tulis.
Lan yaktuba, lan tu makna sekali-kali tidak akan. Lan tu ya. Terjemahkan kalau jumpa lan tu. Lan sekali-kali tidak akan. Yaktuba ia tulis. Lam yaktub, lam tu makna tidak. Yaktub ia tulis. Tidak ia tulis. Okey, yajlisu maknanya ia duduk ya. Ia duduk. Kalau lan yajlisu, lan tu makna sama, yajlisu ia duduk juga. Sekali-kali tidak akan ia duduk. Lam yajlis sama dengan atas, lam tu makna tidak. Yajlis ia duduk, mana tidak ia duduk ya. Okey. Sekarang ni kita ambil yajlisu pula. Ikut contoh yang dicatat bawah atas ya. Yajlisu fi'il apa? Mudhari, marfu, lagi bidhamma. Fi'il. Okey. Fi'il mudhari marfu ya bidhamma sebab terbebas dari huruf nasab dan jazam. Ya. Lan yajlisa. Kenapa jadi yajlisa? Lan tu huruf apa? Lam huruf nasab, yajlisa. Ya, fi'il mudhari mansub bil fathah. Sebab itu daripada yajlisu jadi yajlisa, ya. Maknanya kalau kita jumpa perkataan, kita jumpa contohlah. Ya, tercatat pula lan yajlisu. Jadi kita dah belajar nahwu, tak mau macam tu, mana boleh yajlisu. Ya, yajlisa sebab ada lan. Ada huruf nasab. Macam tu sekurang-kurangnya kita taklah buta huruf sangat, ya. Baik, atau yang ketiganya lam yajlis. Tidak ia duduk. Lam tu huruf apa? Harfu jazam. Yajlis. Fi'il mudhari majzum bis sukun. Ya. Fi'il mudhari majzum bis sukun. Tanda sukun tu baris mati ya. Baris mati sukun. Okey. Ini samalah dengan atas juga. Yang ke bawahnya lain contoh. Yakra. Yakra'u. Yakra'u maknanya ia baca. Yakra'u. Ia baca. Lan yakra'u. Lan yakra'a. Lan tu sekali-kali tidak akan. Yakra'a ia baca. Ya. Sekali-kali tidak akan ia baca. Lam yakra' tidak ia baca. Lam yakra' tidak ia baca. Jadi dia punya i'rab ni yang disebut tu i'rab yang kita sebut lam fi'il mudhari ya, semua itu dikatakan i'rab. Okey, macam mana i'rabnya? Yakra'u fi'il mudhari marfu bidhamma ya. Terbebas dari huruf nasab dan jazam. Lam yakra'a lan. Yakra'a fi'il mudhari mansub bil fathah ya. Lam yakra'. Ya, lam harfu jazam ya. Yakra' fi'il mudhari majzum bisukun. Okey, sekarang kita nak tengok contoh-contoh yang di atas ya, yang di atas pada latihan tu kita cari fi'il mudhari. Cuba kita jadi ubah-ubah dia ya, daripada marfu kepada mansub kepada majzum ya. Okey, yang pertama yang atas sekali yaftahu. Kalau yaftahu ini ya asal. Kalau datang huruf nasab cuba buat lan yaftaha. Lan yaftaha. Kalau datang huruf jazam
Lam yaftah. Lam yaftah. Sekurangnya kita dapat merubahkan dia. Ya. Ini ya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ni ya. Pendek kata detail. Ya, sampai fi'il pun ya ada hukum. Ya, ada hukum marfu, ada hukum mansub, ada hukum majzum ya. Ya. Tak ada dalam bahasa kita atau bahasa-bahasa lain ya. Kalau yaktubu contohnya, ia tulis. Yaktubu ia tulis. Yaktuba ia tulis juga. Ya. Yaktub juga maknanya ia tulis. Ya. Ada yaktubu, ada yaktuba, ada yaktub. Jadi yaktuba disebabkan lan, yaktub disebabkan lam. Ya. Ada kepada bahasa kita. Ya. Tulis lu, tulis la, tulis li. Ada tulis nak matikan. Ya. Tulis. Ya. Jadi tak ada bahasa kita, ya. Okey. Yang baris yang atas sekali tadi, latihan tu kita cari mudhari' lagi. Ya. Mana mudhari' dalam baris yang pertama ni? Selain daripada yang tahu. Yantiku, betul. Yantiku. Kalau datang huruf nasab, lan yantiko. Tiko. Kalau datang huruf jazam, lam yantik. Tik mati kof tu, lam yantik. Ya. Okey. Baris yang pertama lagi ada tak huruf fi'il mudhari'? Yurajuna belum belajar lagi, nanti dulu. Selain daripada tu ada afhamu. Afhamu. Maknanya aku faham. Kan fi'il mudhari' tu, ya. Ingat tak tanda mudhari' yang ada 4? Apa dia? Alif nun yata. Jangan kita sangka ya saja. Ni alif ni. Afhamu. Okey. Afhamu marfu. Kalau mansub lan afhama. Lan afhama. Kalau majzum lam afham. Tidak aku paham. Lam afham, tidak aku paham. Okey, baris yang kedua, rasanya ada tak? Tak ada. Okey, baris yang ketiga ada tak? Ada. Apa dia? Nahruju. Okey, nahruju marfu. Kalau nak jadikan mansub, lan nahruja. Kalau nak jadikan majzum, lam nahruj. Ya. Lam nahruj. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Ya. Ada tapi yuk taluna belum belajar lagi. Okey. Yang baris yang akhir ada tak? Yuk badu. Yarji'na tu tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Yuk badu. Maknanya dia disembah. Kalau dia mansub, lan. Yang baris pertama kedua jangan ubah ya. Yang nak ubah akhir tu. Lan ya'buda. Kalau majzum, tak. You tu la yu'bada. Lan yu'bada. Jadi yang nak tukar huruf akhir. Baris tu kena tukar. Kalau nak jadikan majzum, lam
yu'bad. Lam yu'bad. Lam yu'bad. Ya. Okey, pandai dah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dah pandai dah. Ya. Kalau yang tak ada kat sini, contohnya saya sebut yazhabu. Kalau datang huruf lam, nasab, lan yazhaba. Ya. Kalau majzum, lam yazhab. Okey. Fi'il, sambung lagi ya. Fi'il yang tergolong mu'rab adalah fi'il mudhari. Kecuali pertama yang bersambung dengan nunul inas. Nunul inas ni nun perempuan. Nun yang menunjukkan perempuan. Contohnya, tazhabna. Terjemahkan ya, tazhabna, kamu pergi. Perempuan. Kemudian, yang keduanya, yazhabna. Mereka pergi. Perempuan. Baik, saya ulang ya. Ini ya dikatakan sebagai ya fi'il yang bukan mu'rab. Yang mu'rab ni mana yang berubah macam atas. Yang ni dikatakan sebagai ya bukan mu'rab. Ya. Bukan mu'rab atau kita sebut sebagai mabni ya. Sebagai mabni. Baik, mabni mana tak berubah lah. Contohnya ya, nun inas, nun yang menunjukkan perempuan. Kalau jamak ya bagi perempuan, dia guna nun. Okey, kita jadikan lelaki dulu. Tazhabuna. Tazhabuna lelaki, bawa nun. Tazhabuna. Itu lelaki. Kalau kamu perempuan, dia tanpa waw. Tazhabna. Tazhabna. Ya. Kemudian mereka pergi perempuan, yazhabna. Dia gunakan nun saya tanpa waw. Kalau lelaki, yazhabuna. Fi'il yang macam ni, yang menunjukkan perempuan ni, dia tidak berubah walaupun datang huruf nasab atau huruf jazam. Contoh, kita letakkan huruf nasab. Lan. Lan yazhabna. Datang huruf jazam. Lam. Lam yazhabna. Dia tak berubah untuk perempuan. Okey, kita ada juga di atas ni yang menunjukkan perempuan dalam latihan. Tengok kedudukannya, iaitu yang baris bawah sekali. Latihan ya. Yang baris bawah sekali. Yarji'na. Jumpa tak? Ya. Yarji'na ni adalah mereka kembali. Perempuan ya. Kalau lelaki, yarji'una. Jadi, yarji'na ni dia dikatakan nuntun nun inas. Mereka untuk perempuan. Tanda jamak perempuan gunakan nun. Jadi nun ni tidak akan berubah. Walaupun datang huruf nasab atau huruf jazam. Ya. Contoh lelaki kita jadikan perempuan ya, yang baris pertama dulu. Baris pertama yang ujung sekali. Yuhrajuna. Yuhrajuna ni mereka dikeluarkan. Ini lelaki. Ada waw nun. Kalau perempuan? Yuhrajna. Yuhrajna. Ya, kalau lelaki yuhrajuna, kalau perempuan yuhrajna. Itu nak tahu jamak untuk perempuan. Baris yang ketiga, yuktaluna. Ya, mereka dibunuh. Yuktaluna. Kalau nak jadikan perempuan, buang waw dia. Sebelum datang nun, matikan huruf sebelumnya, iaitu lam.
Jadi yuktalna. Barulah boleh bunyi nun. Yuktalna. Ya. Mana mereka dibunuh. Itu bagi perempuan dia tidak akan berubah, ya. Dia tidak berubah. Baik, lagi ya. Kedua, itu yang pertama iaitu nun inas. Kedua yang bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nun taukid, ya, nun sebagai penguat. Ya. Pengeras. Iaitu penguat. Macam mana nun penguat ni? Kalau ditambah dengan nun sabdu. Tu nun sabdu tu nun penguat tu. Contohnya daripada kanan yazhabanna. Ia mesti pergi. Terjemah ya. Ia mesti pergi. Kalau engkau pula tazhabanna. Engkau mesti pergi. Itu dikatakan adanya nun, ya, taukid ni. Makna fi'il mudhari' yang makna biasa, dia dah jadi kuat. Asalnya biasa saja, ia pergi. Jadi ia mesti pergi. Asalnya engkau pergi. Jadi engkau mesti pergi. Ya. Baik. Sekarang ni yazhabanna ni kalau nak jadikan biasa tanpa nun taukid, buang nun tu. Bunyinya asal yazhabu. Yazhabu, ia pergi. Kalau engkau pergi, tazhabu. Tazhabu saja. Maknanya engkau pergi. Tapi nak jadikan kuat, diletaklah nun taukid. Tazhabanna. Ya, engkau mesti pergi. Okey. Fi'il mudhari' yang kita nak jadikan muakkad ni, ya. Ya, diletak nun sabdu. Kalau datang huruf nasab atau huruf jazam, dia tidak berubah. Dia tidak berubah baris. Ya, kena faham ya. Jadi pertama ada nun inas. Yang kedua adanya nun apa? Taukid. Nun taukid, ya. Okey, sekarang ni kita tengok pada latihan atas, fi'il mudhari' kita jadikan muakkad. Contohnya yang pertama, baris pertama mudhari' mana? Yaftahu. Kalau nak jadikan muakkad, ni yaftahu maknanya ia buka. Kalau nak jadikan ia mesti buka. Tambah nun sabdu. Tengok bawah. Bawah baris atas ke baris dhammah? Itu yang betul. Yaftahanna. Ya, yaftahanna. Tak boleh hu ya. Kena baris atas. Yaftahanna. Ia mesti buka. Lagi mana? Fi'il mudhari' baris pertama. Yantiku. Kalau nak jadikan muakkad, yantikonna. Ya, yantikonna. Ia mesti berbicara. Ya, ia mesti berbicara. Ia mesti bercakap. Ya. Lagi mana fi'il mudhari' jadikan muakkad biar pandai. Afhamu. Aku afhamu, aku faham, biasalah. Kalau nak jadikan aku mesti faham. Afhamanna. Pandai dah. Lagi? Baris mana? Baris ketiga. Mana mudhari'? Nahruju. Kalau nak jadikan muakkad, nahrujanna. Ya. Yang lain ikut ya, walaupun tak ada suara, ya, ikut ya. Kena ikut ya. Tanpa suara tak apa, ikut je.
Nahru jannah. Ya. Maknanya apa kalau nahru jannah? Kami mesti keluar. Ya. Baik. Yang baris bawah pula. Baris tu tak ada. Baris bawah. Mana fi'il mudhari? Yu'badu. Ia disembah. Kalau nak jadikan muakkad, ia mesti disembah. Yu'badanna. Ya. Ini maknanya fi'il mudhari ya yang muakkad, yang bukan jamak, ya, bukan jamak. Jadi kalau bukan jamak, kita bunyikan di atas. Kalau fi'il mudhari yang jamak pula, contohnya baris pertama pada latihan atas tu, baris pertama ujung sekali. Yukhrajuna. Maknanya mereka keluar. Kalau nak jadikan mereka mesti keluar. Ya, kita kena bunyikan dia barisnya dhamma. Waw buang. Waw buang. Yukhrajuna. Yukhrajuna. Sebut. Jadi jim waw, waw tu buang, tinggal nun saja. Bariskan depan junna. Kalau kita bunyikan atas jannah, jannah, itu makna seorang. Kalau ramai kita kena bunyikan depan junna. Itu beza dia. Sebab itu tadi bunyinya atas. Sebab nak menunjukkan seorang. Kalau nak jadikan ramai, itu bunyinya junna. Baru di depan. Tapi tak ada waw ya. Tak ada waw. Itu makna mereka. Baik, baris yang ketiga, hujung sekali. Yuktaluna. Macam mana jadikan muakkad? Yuktaluna. Tanpa waw ya. Yuktaluna. Ya. Okey, ya. Jadi kalau jamak dia ada baris dhammah. Kalau tak jamak dia baris atas. Jadi macam yazhabanna macam tu ya. Jadi fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang berubah baris ya, contoh yang tadilah yaktubu jadi yaktuba jadi yaktub. Yajlisu yajlisa yajlis. Yaqra'u yaqra'a yaqra'. Yaqra'. Yang tidak boleh berubah baris, pertama nun inas. Ya, fi'il mudhari yang dimasuki oleh nun perempuan yang menunjukkan jamak. Ya. Nun perempuan tu menunjukkan dia jamak. Ya. Tapi syaratnya tengok, lepas sebelum nun mesti baris mati. Yazhabna. Asalnya yazhabu. Ya. Yazhabat. Jadi yazhabna. Kemudian ya, yang kedua iaitu nun ya taukid. Nun taukid ya. Contohnya yazhabanna. Ya. Contohnya yazhabanna. Jadi maknanya ya, bila ada nun taukid macam ni, fi'il mudhari ini ya dia tidak boleh berubah. Kalau yang boleh berubah namanya mu'rab ya. Okey. Buka muka surat 58, ada pelajaran lagi ya. 58. Di sini adalah fi'il mudhari yang kita nak sebut sebagai fi'il mudhari mu'rab. Ya. Fi'il mudhari mu'rab. Mana dia? Iaitu fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir.
Lepas madi mudhari tu. Muka surat 58. Ya. Sahih akhir. Yajlisu tu. Muka surat 58 jumpa tak? Ha, yang ditulis mudhari sahih akhir. Ya. Baik, contohnya yajlisu, yaktubu, yaftahu, yasrobu. Ini semuanya adalah PL yang mu'rab yang boleh berubah. Ya. Yang boleh berubah. Ya. Contohnya yajlisu kalau mansub yajlisa. Lan yajlisa. Kalau marfu marfu pula madzum. Lam yajlis. Lam yajlis. Okey. Kalau yaktubu mansub lan yaktuba. Kalau marfu madzum lam yaktub. Kalau yaftahu lam yaftaha. Lan yaftaha. Kalau madzum lam yaftah. Yashrobu kalau mansub lan yashroba. Kalau madzum lam yashrob. Ini namanya ya mu'rab pada baris. Barisnya akan berubah ya. Tetapi tengok af'alul hamsah. Af'alul hamsah yang bawah ni fi'il mudhari. Ya, tengok yaktubu, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Yaktubani apa maknanya? Ia berdua menulis. Taktubani engkau berdua menulis. Tanda berdua alif nun ya. Alif nun tanda berdua. Yaktubuna mereka menulis. Tanda merekanya waw nun ujung, ada waw nun. Taktubuna kamu menulis. Tanda kamu juga ada waw nun. Taktubina engkau perempuan menulis ya. Kalau engkau perempuan menulis digunakan taktubina. Ada ya nun. Okey. Sekarang ni af'alul hamsah kalau tak dimasuki oleh huruf nasab dan jazam, kedudukannya semua dikatakan tetap nun. Tetap nun. Ya. Okey, tulis begini, buat catatan. Ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu. Subutun nun. Subutun nun. Subutun nun. Ulang ya, fi'il mudhari marfu subutun nun. Subutun nun ni mana tetap nun ya. Subut mana tetap. Tetap nun. Jadi af'alul hamsah hukum dia ya ialah fi'il mudhari ni dikatakan subutun nun, tetap nunnya. Ya. Tak. Dia tak mabni, ya. Dikatakan subutun nun. Dah tulis belum? Ya. Okey. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina semua satu hukum. Iaitu fi'il mudhari ya, marfu subutun nun. Tetap nunnya. Ya. Okey. Sekarang ni kita letak huruf nasab. Apa huruf nasab tadi? Lan. Satu saja. Lan.
Lan ya. Lan. Lam lam nun tu huruf nasab. Okey. Kita datangkan huruf nasab lan. Ya, apa jadi pada fi'il mudhari' yang marfu ini? Fi'il mudhari' marfu ini akan jadi mansub. Fi'il mudhari' mansub jadinya. Ya. Kenapa mansub? Datang huruf nasab. Datang huruf nasab. Bila datang huruf nasab, fi'il mudhari' ini dihukumkan mansub. Ya. Baik, mansub ya. Apa tandanya? Ya, haspun nun. Haspun nun. Hadzalfa. Ha pedas. Hadzalfa. Haspun nun. Ya. Apa makna haspun nun? Buang nun. Buang nun. Buang nun. Kalau yang mudhari untuk perempuan tadi, yang perempuan jamak tadi, dia tak boleh hilang nun. Tu mabni. Dah macam tu. Okey. Sekarang ni macam mana dia punya bunyinya bila haspun nun? Tengok. Lan yaktuba. Tanpa membunyikan nun. Lagi. Lan taktuba. Taktuba. Lagi. Lan yaktubu. Lan yaktubu. Lagi. Lan taktubu. Lagi. Lan taktubi. Okey, ada pertanyaannya. Apa? Kejap. Bagi Datuk dulu. Apa dia nak tanya apa tu? Okey. Ada alif. Hanya buang nun. Yang lain pun macam tu. Yang lain hanya buang nun saja. Huruf asal yang tengah, yang sebelum nun tu kekal. Waw, alif, ya semua kekal. Jadi contohnya begini. Lan yaktuba ada alif. Lan taktuba alif. Lan yaktubu ada waw. Lan taktubu ada waw. Lan taktubi ada ya. Yang hilang apa? Nun. Nun. Itu dikatakan haspun nun. Sebab itu, dalam fi'il mudhari' ini ada af'alul khamsah, ada fi'il yang 5. Jadi fi'il yang 5 hukumnya sama. Kalau marfu ada nun, kalau mansub buang nun. Kalau mansub dia buang nun. Ya. Okey. Satu lagi kalau datang huruf jazam ya. Apa huruf jazam tadi? Lam. Jadi bila datang huruf jazam, fi'il mudhari' hukumnya apa? Madzum. Jadi bila datang huruf jazam, fi'il mudhari' berhukum madzum. Ya, madzum. Tanda madzumnya iaitu haspun nun, sama juga. Haspun nun. Apa makna haspun nun? Buang nun. Jadi fi'il mudhari' mansub dengan madzum dalam segi hukum, ya, dalam segi tanda, bukan hukum, dalam segi tanda sama. Satu hukum mansub buang nun, satu tanda madzum buang nun. Cuba buat. Kalau datang huruf jazam, lam yaktuba. Hanya buang nun. Ya. Lam yaktuba. Lagi lam taktuba. Lagi lam yaktubu. Lagi lam taktubu. Lagi lam taktubi. Ya. Sama dengan nasab.
Hanya hukum satu mansub, satu madzum. Tapi tanda dia sama. Hasbun nun. Buang nun. Kalau datang huruf nasab, dia mansub. Kalau datang huruf jazam, dia madzum. Ya. Tandanya hasbun nun. Buang nun. Sebab itu, ya, apa gunanya diletakkan af'alul khamsah? Ya, sebabnya dia punya hukum sama. Nasab dia hilang nun, madzumnya pun hilang nun. Tapi pada yang fi'il mudhari' sahih akhir, dia berubah. Yajlisu, yajlisa, yajlis. Yaktubu, yaktuba, yaktub. Yaftahu, lagi. Yaftaha, yaftah. Yasrobu, yasroba, yasrob. Tapi pada fi'il mudhari' yang dikatakan af'alul khamsah, ya, dia tandanya hilang nun. Kalau dia tak datang huruf nasab dan huruf jazam, inilah bentuknya. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Baik. Datang huruf nasab. Cuba buat. Lan. 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 Lan taktuba. Lan. Lan taktubu. Yaktubu. Lan. Lan taktubu. Lagi lan. Lan taktubi. Ya. Hilang nun. Tapi hanya satulah dalam tulisan. Kalau yang ada waw. Yang ada waw ada dua kan? Satu yaktubu dengan taktubu. Tapi dalam tulisan, ya, kita kena letak tambah alif. Waw tu. Waw alif. Kenapa letak waw alif? Siapa tahu? Kenapa letak alif? Nak tutup mulut waw. Nak tutup mulut waw supaya jangan tenganga, ya. Nanti masuk lalat, ya. Itu sebab itu kalau waw ujung letak alif. Tapi waw alif tu alif ziyadah tu, ya, tak ada kerja. Alif ziyadah. Maintain. Sebab alif tu tanda berdua. Kalau tak ada alif tu, dia tak ada tanda, macam mana nak menunjukkan berdua. Jadi mufrad pula. Jadi alif tu lah tanda berdua. Ya. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tukazzibani. Barisnya kan? Kita wakafkan tukazziban. Ada nun. Ya. Dia punya barisnya tukazzibani. Engkau berdua dustakan. Sebabnya apa? Sebabnya tak ada huruf nasab dan jazam. Jadi nun tu adalah. Ya. Okey, akhir sekali. Muka surat 56. Muka surat 56. Jumpa tak? Okey. Sekarang ni, yang atas sekali ni, ini adalah af'alul khamsah daripada atas sampai bawah. Ada 3. Yaf'alani, yazhabani, yasjudani. Semua ke bawah. Itu ada 5. Af'alul khamsah ini adalah hukum marfu'. Ini marfu'. Jadi buat kerja rumah, jadikan mansub dan madzum. Jadikan mansub dan madzum. Sekarang yang ada ni adalah marfu', ya. Yang nak jadikan mansub. Mansub dia ada huruf nasab. Ada huruf nasab lan, ya. Apa jadi?
Apa jadi pada af'alul khamsah ini? Fi'il yang 5 ni. Satu lagi, jadikan dia madzum. Datang huruf jazam. Buat dua bentuk. Satu yang dah ada tulis marfu' ya. Yang dah ada ni tulis marfu'. Yang nak buat tulis mansub dan madzum. Okey. Tambah lan dengan lam. Satu tambah lan, satu tambah lam. Ya. Tak, yang atas, yang atas. Yaf'alan itu, yang ada nun tu, kan dia subutun nun, tetap nun. Marfu. Ya, kalau datang huruf nasab macam mana? Maaf lah. Yaf'al. Yaf'ala. Janganlah buat yaf'alana. Na tu kena buang. Lan. Lam yaf'ala. Lan yaf'ala. Sama. Buat semua ya. Sampai bawah tu ya. Tidak satu ada 5. Okey, yang bawahnya pula, dengar yang bawahnya pula, bawah sekali bawah tu, yajlisu, yasjudu, yadhulu, yahruju, lagi yarji'u, yasrobu. Sekarang ni marfu. Jadikan dia nasab dan jazam. Jadikan nasab dan jazam. Letak huruf nasab satu letak huruf jazam. Apa jadi kepada bentuk-bentuk ini? Tulis bawah dia. Ataupun sebelah. Kalau tak ada kosong, letak sebelah kiri. Sebelah kiri pun kosong. Sebelah kiri. Kalau dah penuh, ada sebelah kiri kosong tu. Yang penuh tu dah rajin lah tu. Ada yang kosong kan? Buat tu dulu. Jadi kita punya kuliah hari ni sekadar itu. InsyaAllah kita sambung lagi. Akan datang kita akan ulang kaji. Cuba ingatkan ya. Ingatkan Ustaz balik kita ulang kaji ni. Kemudian sambung yang pelajaran tadi. Ya. Okey. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu wa nasina wa alimna minhu wa jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Okey, sama. Enter the passcode and press the pound or hash key. You are the